saudara, itu tadi antara jawapan lisan yang telah ditanyakan oleh beberapa orang wakil rakyat. Pertama tadi kalau kita dapat ikuti, Datuk Seri Tiong King Sing bin Tulu yang meminta Menteri Pertahanan dan Industri Asas Tani mentanyakan dua soalan, dan juga Yang Berhormat Puan Nurul Izzah binti Anwar, dan juga Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad bin Haji Abdul Aziz dari Seri Gading, dan yang terakhir tadi Tuan Wu Bun Loh dari Kelana Jaya. Dan bersama saya pada pagi ini juga untuk mengulas sedikit sebanyak jalanan Dewan Rakyat yang berlangsung semalam dan hari ini ialah Yang Berhormat Datuk Bu Mukhtar Radin, iaitu Ahli Parlimen Kinabatangan serta Timbalan Pengurusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional BNDBC. Datuk, kalau kita sambung semula Datuk, perbincangan kita tadi Datuk, kalau kita tengok antara yang menarik pada hari Isnin adalah pada hari Rabu dulu, satu hari pertama, Datuk ada bangkitkan tentang Datuk melihat memperjuangkan manifesto untuk pembangunan luar bandar Datuk. Dan di sinilah saya rasa perjuangan Datuk tidak putus-putus untuk membantu membangunkan khususnya di Sabah Datuk. Bagaimana Datuk melihat ini? Ya, saya telah membuat research berhubung dengan perkembangan masyarakat di luar bandar ini sebetulnya. Dan ini pada saya harus dijadikan sebagai satu fokus bukan saja oleh Kementerian Luar Bandar, tetapi oleh kerajaan. Dan semalam kami mempunyai taklimat dengan Menteri Pembangunan Wilayah dan Luar Bandar. Dan saya telah meminta Yang Berhormat Menteri supaya mengemukakan peruntukan tambahan kepada Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, kami juga wakil-wakil rakyat akan membahas perkara yang sama supaya Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan memberi perhatian kepada pembangunan seimbang, khususnya di Sabah dan Sarawak. Dan dalam masa yang sama, misi kerajaan juga yaitu untuk mengurangkan ataupun zero poverty, ataupun menyebarkan kemiskinan masyarakat di Malaysia daripada sekarang 11,9% kepada sekurang-kurangnya 2010 5,9%. Jadi kita melihat fenomena ini, bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan dengan kemampuan yang sedikit. Saya telah melontarkan idea-idea saya dan rakan-rakan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional bahawa untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang seimbang ini, maka harus ada mekanisme, harus ada pendekatan dan juga komitmen. Pertama, pastikan keuangan mencukupi. Kedua, pastikan bahawa target sasaran kita ini sampai apa yang kita beri. Sebab saya melihat dalam manifesto Barisan Nasional terkandung antara lain janji pilihan raya barisan. Pertama, memberi menaik taraf jalan kampung dan jalan luar bandar. 5% masyarakat tidak boleh menikmati api listrik. Masih sampai sekarang 45% tidak ada air bersih dan terdapat berpuluh-puluh batang jalan tidak boleh dilalui. Apabila hujan 2-3 hari, kita tidak boleh berhubung dengan kampung, antara kampung sehingga 1 minggu, 2 minggu. Sehingga hari ini masih berlarutan. Dan ini perlu dijadikan prioritas ataupun keutamaan oleh kementerian. Dan saya telah mencadangkan kepada kementerian juga supaya mempunyai data bank berhubung dengan kawasan-kawasan parlimen di seluruh Malaysia. Data bank ini perlu. Berapa kemiskinan, berapa perumahan diperlu, berapa OKU, berapa jalan raya yang belum siap, berapa buah kampung tidak air, berapa tidak ada klinik kesihatan. Semua di situ. Kemudian ada monitoring body ataupun memantau perkembangan-perkembangan di kawasan parlimen pilihan raya ini. Berapa peruntukan sudah dibagi, apa kemajuannya. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai. Dan kita akan menuju wawasan 2020. Bermakna perlu ada keseimbangan antara pembangunan wilayah dan wilayah. Kalau tidak ada, bagaimana kita menjadi sebuah negara maju kalau di sebelah kanan kita nampak pembangunan, sebelah kiri kita pula nampak kesusahan. Dan ini merupakan satu pembangunan yang telah jelas memang tidak seimbang. Inilah yang dituntutkan oleh masyarakat luar bandar sebetulnya. Ya, betul. Tapi saya tertarik apabila Datuk mengatakan ada data bank untuk menyimpan maklumat-maklumat ini. Dan saya juga difahamkan antara menteri-menteri juga menyatakan bahawa inilah peranan ahli-ahli parlimen dan juga ADUN untuk
untuk memberi maklumat ini kepada mereka. Bagaimana Datuk melihat hubungan ini? Walaupun setengah-setengah negeri sekarang ini diperintah oleh pembangkang, tapi tugas sebenarnya ahli parlimen dan juga ahli Dewan Udara Negeri untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Datuk, mungkin menteri tidak dapat mengetahui dengan lebih terperinci kawasan-kawasan tersebut. Cuma ahli parlimen yang arif tentang itu. Saya bersetuju. Walau bagaimanapun ada kaedah yang tertentu, yaitu di mana kerajaan meminta pegawai-pegawai daerah itu sendiri membekalkan data-data bank yang diminta tersebut, yaitu daripada A sampai Z keseluruhan berhubung dengan perancangan sepanjang program dalam jangka masa 5 tahun. Dan ini dengan kerjasama wakil rakyat dan ADUN, rasa saya bukan satu halangan. Untuk kawasan Kinabatangan kita beri bekalkan dalam 2 minggu, tidak menjadi masalah. Dan rakan-rakan yang lain pun memberi jaminan. Jadi inilah merupakan satu keperluan. Dan dari situ kita boleh melihat bagaimana perkembangan sebuah kawasan itu dapat dibangunkan ataupun tidak. Dari segi contoh dia perumahan. Sebab di Sabah ini banyak orang, mas keluarga itu tidak ada rumah. Totally tidak, kosong, tidak ada rumah. Dia menumpang rumah bapak dia, rumah saudara dia, sedangkan masing-masing ada keluarga. Jadi gini, nak buat rumah sendiri dia tidak mampu. Ini memang sudah orang miskin apabila berlaku begitu. Jadi bermakna perlu ada komitmen ataupun kesungguhan, dan kerajaan harus melihat bahawa peruntukan itu merupakan keperluan untuk membangun masyarakat luar bandar. Itulah jelas-jelas Datuk. Kalau dah 3 penggal Datuk menyuarakan pandangan ini, saya ingat satu tindakan drastik perlu dilakukan kerana untuk membantu mereka. Kalau mungkin juga Datuk, dari segi komersialnya, mereka tidak menampakkan usaha-usaha ini. Kalau di sini mereka memerlukan pembangunan untuk kawasan mewah, mereka juga perlu menggunakan atau membangunkan kawasan untuk orang miskin. Di sana mungkin kawasannya agak luas. Bagaimana Datuk melihat antara isu inilah yang menjadi masalah antara mereka ingin bangunkan satu kawasan, kan mungkin daerahnya agak besar. Ya, memang saya mengakui ini bukan satu misi yang mudah. Di mana contoh dia di kawasan saya Kinabatangan, keluasan dia hampir sama dengan negeri Pahang. Ya. Dan penduduk dia pula scattered ataupun dia berperingkat-peringkat. 20 km tidak serata, 30 rumah, 40 km 15 buah rumah. Jadi memang menjadi kesukaran. Walau bagaimanapun ada pendekatan-pendekatan yang lain. Dan saya ini jenis manusia yang orang katakan never give up. Saya tidak pernah berputus asa untuk meminta sesuatu untuk kepentingan rakyat. Contoh dia, saya meminta untuk mewujudkan sebuah bank di Kinabatangan. 17 kali dalam masa 8 tahun saya bawa isu ini di Dewan Rakyat. Dan hari ini alhamdulillah melalui Kementerian Pertanian, Agrobank bersetuju untuk membuka cawangan bank bertaraf penuh di Kinabatangan bermula pada 1 hari bulan Ogos tahun ini. Oh, belum ada bank lagi tu. Belum ada. Jadi baru pertama kali. 17, bayangkan dalam handset saya sendiri simak 17 kali saya suarakan. Jadi demikian juga dengan pembangunan luar bandar ini. Saya tidak akan berhenti di sini. Selagi rakyat Sabah, rakyat Sarawak dan rakyat luar bandar belum membangun, selagi itu saya akan terus menyuarakan masalah-masalah ini. Sebab ini pertama janji, kedua ini tanggungjawab kerajaan untuk memberi kemudahan asas kepada masyarakat. Saya kadang-kadang di Dewan Rakyat seolah-olah jadi pembangkang. Kita dalam merdeka masuk tahun ini 51 tahun. Tetapi masyarakat saya di luar bandar masih tidak merdeka. Saya balik ke kawasan, dia tanya saya, yang berhormat, bila kami mau merdeka? Jadi saya sendiri menunggu, bertanya dengan kerajaan, bila kawasan luar bandar ini mau dimerdekakan. Jadi kadang-kadang terlalu ikut emosi itu, maka keterlanjuran dalam perbahasan itu telah timbul. Ya, Datuk, kalau kita perhatikan penggal dulu ya Datuk, kalau kita ikuti, Datuk pernah diberi amaran kerana mungkin macam Datuk katakan tadi, Datuk membawa isu ini adalah isu rakyat. Di sinilah kadang-kadang kita membezakan Datuk, isu rakyat dan isu peribadi. Ya. Kalau kita perhatikan semalam juga, banyak isu-isu peribadi dibangkitkan oleh pejabat pembangkang kepada khususnya BNBBC. Bagaimana Datuk melihat ini? Ini pun tidak